Microsleep. Tersengguk-sengguk, mata terkebil-kebil. Kelopak mata semakin tertutup atau kuyup. Lupa kejadian di waktu-waktu terakhir. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Hafid Olsen dan ini naratif khas pasca Belanjawan 2024. Hari ini memasuki episod yang kedua untuk kita menganalisis selepas kita melihat semalam apa yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Dewan Rakyat. Saya tidak mahu mengambil masa yang panjang untuk kita bercakap dalam soal berapakah peruntukan, dan sudah semua kita maklum bahawa peruntukan semalam yang diumumkan adalah peruntukan terbesar dalam sejarah negara yang telah dilakukan dalam Belanjawan kali ini. Dan untuk kita melihat kepada 2024 itu sudah tentu kita akan berdepan dengan pelbagai cabaran ekonomi dan juga keadaan global yang tidak menentu ketika ini. Dan tumpuan kita pada hari ini adalah untuk melihat kepada 18 kali disebut dalam dokumen Belanjawan semalam, iaitu pembangunan bakat tempatan, ada juga disebut sebagai bakat baharu ataupun bakat masa hadapan. Dan itu adalah tumpuan kita untuk episod kedua ini untuk kita menganalisis Belanjawan 2024 setelah kita melihat peruntukan yang diturunkan khusus kepada kelahiran ataupun mewujudkan bakat-bakat baharu. Saya membawa kepada anda 3 tetamu hari ini untuk kita bercakap soal ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu di sebelah kanan saya, Encik Muhammad Rizan Hassan, Setiausaha Agong Pertubuhan Kebangsaan Pekerja Berkemahiran PKPB. Assalamualaikum, apa khabar? Salam, sihat. Saya rasa ini kali kedua, kacamata makin tebal. Makin banyak kerja itu. Makin banyak kerja. Dan di tengah sana saya perkenalkan Profesor Dr. Bala Krishnan, Dekan Pusat Pengajian Siswazah Universiti Malaysia Kelantan. Salam sejahtera Prof, apa khabar? Baik. Terima kasih sekali lagi bersama dengan saya untuk naratif khas. Thank you. Dan juga Tuan Lawrence Yap, pengasas bersama HR Leader Circle HRLC. Apa khabar Tuan? Apa khabar? Baik. Okey, semuanya ceria, semuanya bersedia untuk kita bercakap dalam soal hari ini, analisis Belanjawan. Kita fokus kita adalah berkenaan dengan pembangunan bakat tempatan. Sebelum saya mulakan dan juga memberi setiap persoalan, saya nak mulakan dulu kesemuanya bertiga ini. Skala 1 hingga 5, 5 paling terbaik dalam untuk rate ini, untuk Belanjawan 1 hingga 5 berapa nak bagi? Saya bagi 5. 5. Okey, full mark. Prof? Saya bagi juga 5 lah. 5. Sama juga. Okey. Saya suka. Saya sengaja membuka persoalan itu kerana kita ingin melihat adakah mungkin dalam 5/5 markah yang diberikan itu ada kemungkinan adanya titik buta ataupun short-sighted ataupun shortcoming dengan izinnya di dalam Belanjawan 2024 ini. Saya nak mulakan dengan Tuan Rizal terlebih dahulu berkenaan dengan pembangunan bakat tempatan. Bagaimana responnya melihat diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sejumlah 68 bilion khususnya dalam kerangka pembangunan tempatan itu? Kalau kita lihat dari segi apa yang disampaikan itu boleh bersifat kepada 2 keadaan, iaitu belanjawan yang bersifat untuk kesejahteraan sosial dan juga yang bersifat kesejahteraan ekonomi kepada generasi muda khususnya. Sebab kalau kita bercakap pasal bakat dan potensi ini, dia tidak akan lari daripada soal membangunkan bakat tempatan daripada kalangan generasi muda. Dan kita dapat juga lihat kalau dalam konteks pendidikan ataupun di peringkat latihan TVET itu sendiri juga, kali ini rata-rata pemain TVET juga mengakui bahawa ianya bersasar kepada pelbagai peringkat. Sama ada kalau dalam konteks TVET itu mungkin ada juga bantuan di peringkat TVET tinggi, juga ada bantuan di peringkat TVET pertengahan, dan juga ada bantuan kepada TVET yang bersifat social intervention ataupun career intervention di peringkat bawah. Jadi ia dilihat menyeluruh, termasuk juga kepada soal pendidikan di peringkat sekolah, yang mungkin juga boleh dijadikan satu sandaran untuk pembinaan bakat dan potensi bakat tenaga kerja masa depan di peringkat sekolah, yang mana mungkin boleh ditambah baik dari segi pelaksanaan dan sebagainya. Jadi secara keseluruhannya saya lihat bajet ini sudah pastinya akan menjadi pelengkap kepada segala dasar-dasar ataupun polisi yang telah diumumkan sebelum ini seperti NIMP,
Gen Dasar, TVET, Majlis TVET dan sebagainya ini. Jadi belanjawan ini sebagai satu langkah awal kepada polisi-polisi yang diumumkan dalam usaha kita bergerak ke arah ekonomi yang lebih baik dalam suasana yang cukup mencabar sekarang ni. Ya, Prof, adakah ini tidak terlambat untuk kita bercakap dalam soal bakat baharu ataupun inilah masa yang sesuai untuk sudah kita mula bercakap soal bakat dalam negara kita? Okey, terima kasih Hafiz. Saya rasa bajet yang kali ini kita nampak dia lebih fokus kepada pembangunan sumber manusia lah, modal insan keseluruhan dan juga kesejahteraan rakyat seperti Encik Rizal cakap tadi itu. Saya rasa bakat yang perlu ditekankan ialah di peringkat sekolah lagi lah. Saya setiap kali mengatakan bakat itu tak boleh kita akan dibangunkan di peringkat universiti. Patutnya dia belum mula di sekolah lagi. Lebih awal lagi. Jadi saya rasa kalau kita dah identify apakah sekarang ni saya tumpukan kepada apakah kehendak industri itu. Kalau kita 6.8 bilion tu, 6.8 tu, kalau kita tak begitu teratur menggunakan wang itu dan itu sepatutnya tengok balik apakah kehendak industri. Sebab sekarang ni kita kena industri nak apa bakat dia perlu, apa kemahiran perlu, baru kita keluarkan. Tapi kalau kita terus keluarkan ke universiti memang tak boleh lah. Sepatutnya saya kata kalau ya kemahiran TVET ini kalau boleh dia after tingkatan 5 kan, dia perlunya masuk dalam kita ada politeknik dan sebagainya. Kalau kita lihat ke Germany ataupun di Australia, dalam kemahiran ni politeknik yang lebih ke depan lah. Of course mereka pergi ke universiti, mereka boleh ni. Tapi sekarang ni saya nampak perkara ini macam ada satu lompang ada gap antara industri dengan institusi pendidikan ataupun vocation dan sebagainya. So wang yang diberikan pada kali ini adalah besar, tetapi kita nak tengok result oriented. Maksudnya adakah wang itu sampai kepada sasaran grup? Contohnya saya katakan banyak pelajar-pelajar SPM mereka tak begitu minat nak pergi akademik. Tetapi kalau kita latih mereka dalam TVET ini, mereka akan berjaya seorang pekerja yang sangat-sangat baik. Saya rasa Encik Rizal pun setuju dengan saya, kena latih mereka. Jangan kita paksa mereka pergi belajar akademik. They will failure. So saya nampak pelajar ini dia dari sekolah lagi atau di rumah lagi kita kena nampak mereka ni ke mana. Macam contohnya electrical, aircon, ataupun kita tiles, kita tiles pun satu kerja yang baik. Ini dekat Australia semua memang income dia tinggi. Jadi planning kita penting. Lepas tu apa dasar itu boleh tak mencapai kita punya yang kita jangkakan 5 tahun. Jangan kita buat every year setiap tahun. Kita ada 5 tahun planning dulu. Baru bajet yang kita buat tu akan mencapai sasaran. Kalau tidak, kita akan bagi bajet next year masih kita bagi duit tapi ada pihak-pihak yang mengatakan ini tak sampai kepada mereka. Jadi anak-anak kita ni adalah kita yang bertanggungjawab. Dari segi agensi kerajaan, dari segi pendidik, macam Encik Lawrence sebagai pengamal industri, Encik Rizal. Jadi kita semua kena work together. Bukan bekerja serasing. Jadi saya kata tiba masa kita Malaysia, I keep on tell, kita one of the best country in the world lah. Boleh cakap kita ada bakar-bakar pelbagai kaum, pelbagai geographical. Tetapi kenapa kita masih lagi talk about this issue? Patutnya industri mengatakan kami sudah sedia mengambil pelajar-pelajar ini untuk menggerakkan mereka punya performance base lah. Saya rasa penting. Bukan saja duit diberi tapi apakah impact, apakah resultnya. Jadi saya sangat utamakan, saya bagi tahu banyak kali dah, lantik satu jawatan kuasa setiap kali kalau ada apa-apa peruntukan diberi, jawatan kuasa bebas. Maksudnya mereka sama ada dari industri ke daripada akademik tak kisah. Tapi peruntukan itu kita kena tengok every 3 months apa impact dia. Lepas tu kita ada agensi-agensi kerajaan, kita ada menteri dan sebagainya, mereka kena monitor lah. Mantau pelaksanaan semuanya. Sampai sasaran grup. Bukan sasaran grup tak terima dan lepas tu kita cakap balik reverse back again. Tak boleh. Kita tak ada masa lagi dah. Tengok negara-negara Korea, tengok dekat Jepun, even negara Eropah dan banyak lagi mereka ke depan, even jiran kita Vietnam dan sebagainya, Thailand dan sebagainya. Jadi kita memang, saya rasa bagi saya memang Malaysia terbaik. Tapi kita kena menggalas lah. Kita kena mempercepatkan lagi. Jangan lambat bergerak. Prof, kalau bercakap soal sumber manusia ni memang naik share sikit. Okey, Tuan Lawrence, kalau bercakap soal pembangunan bakat ni, bakat ni terlalu besar dan juga pelbagai. Dalam konteks negara kita Malaysia yang sedang membangun, macam Prof kata kita dah memang negara terbaik. Tapi dalam segmen ini apa yang menjadi keutamaan dalam sektor bakat ni? Bakat apa yang diperlukan sebenarnya? Okey, saya sebagai seorang pengamal industri, saya pernah kerja di luar negeri dan of course di Malaysia. Saya nampaknya bidang sekarang yang kita perlu memberi perhatian adalah macam engineering, kejuruteraan.
Elon Musk pun seorang engineer kan. Dan juga IT, macam data, AI dan juga even finance sector. Dalam semua dalam kerja saya nampak kekurangan dalam pakat ini sehingga kita perlu import pakat dari luar negeri. Saya rasa ini TVET memang satu langkah yang bagus untuk kerajaan membina landasan teknologi. Kerana biasanya orang yang untung banyak duit dalam syarikat swasta adalah pengurusan. Tapi landasan teknologi kita tak berapa membangunkan. Contohnya di Australia, seorang plumber, dia punya gaji adalah sama dengan IT manager. So you faham, bila landasan teknologi kita mula dari TVET, of course, lepas itu kita mendalami dalam teknologi yang lebih canggih. Jadi itu pendapatan dari graduate TVET pun dari landasan teknologi akan lebih untung lebih banyak duit. Jadi mereka akan lebih lama lagi akan lela masuk di bidang ini. Sebuah negara dalam masa AI ini, teknologi AI, sains ini sangat penting bagi kita untuk melompat dari negara yang sedang membangun ke developed country. Bila saya melantau bekerja di luar negeri, saya tengok ada dua bidang mereka sangat baik. First adalah teknologi mereka. Selalu mereka ada progresif dalam teknologi, especially in US. Kedua adalah budaya kerja mereka. Of course, hari ini kita mementingkan teknologi. Saya rasa langkah Unity Government mencurahkan 6.8 billion dalam TVET ada satu langkah yang bagus. Okey. Ya. Cik Rizan, adakah kita memberi satu tumpuan yang terlebih kepada TVET sampai ada beberapa perkara yang kita terlepas pandang mungkin daripada Cik Rizan? Ya, saya ada sedikit kerisauan walaupun memberikan markah 5 tadi kan. Okey. Sebab TVET ni isunya telah terlalu lama lah. Dia sentiasa dikisar semula. Okey, dikisar semula dan memang bagi pemain TVET kita mengharapkan pada setiap tahun adalah sinar di hujung lorong tu. Okey. Antaranya ialah soal pengkelasan TVET. Bila kita selalu bercakap tentang gaji yang tinggi, pekerjaan berteknologi tinggi dan sebagainya, tak salah, betul. Tapi itu mungkin kita boleh katakan TVET di peringkat tinggi yang mana bakat ini disalurkan oleh industri-industri di peringkat industri lah, IPT, A ataupun S. Okay. Kemudian kita kena tahu di industri juga memerlukan kumpulan-kumpulan yang bertaraf technician. Jadi apakah institusi yang membekalkan tenaga kerja di peringkat ini? Mungkin ini di peringkat politeknik atau mungkin college vocational yang setara dengannya. Tapi kita tak boleh lupa juga ada satu lagi peranan di peringkat bawah, iaitu TVET yang kita panggil TVET community ataupun TVET social intervention ataupun career intervention, yang mana ini kebanyakannya adalah institusi-institusi kemahiran di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran, yang mana kumpulan ini adalah kumpulan yang kita boleh katakan yang rentan, mungkin golongan belia berisiko, yang keciciran ataupun mungkin belia need, not in employment, not in education and not in training, yang hilang daripada kohort pendidikan 11 tahun. Sedikit demi sedikit masa tahun dia hilang. Dan ini selalunya peranan ini diambil oleh institusi latihan kemahiran swasta, yang mana kumpulan-kumpulan ini mendapat pinjaman. Kalau tengok pada bajet tu ada pinjaman tabung pembangunan kemahiran. Jadi inilah kumpulan yang terbesar sebenarnya. Dan kumpulan ini juga sebenarnya adalah kumpulan yang paling ramai masuk ke industri. Okey, jadi kebimbangan saya kalau kita terlalu tertumpu dengan promosi ataupun marketing yang terlalu, kata orang tu, tinggi nilainya, sehingga kan penumpuan kepada soal graduan dan sebagainya, kita terlupa yang kumpulan yang terbawah ni. Sebab itu saya rasa
penting untuk kita faham apakah kumpulan sasar TVET yang kita mahukan dan bagaimana pendekatan yang harus kita berikan. Kalau kita tengok isu-isu yang berlaku di lapangan ini, okey, di peringkat industri, seperti yang Mr. Lawrence katakan tadi, sudah tiba masanya human resource management itu tidak boleh bersendirian. Yes. Okey, kalau kita selalu cerita pasal negara maju, tapi kita tak tahu di negara maju tu ada satu lagi pendekatan yang dipanggil positive youth development, yang mana ada kumpulan yang bertindak membangunkan bakat dan potensi mereka ni secara informal. Okey, jadi kalau kita tengok hari ini kita selalu mengeluh belia kita tak nak bekerja, belia kita tak nak pergi universiti. Sebab apa? Soal bimbingan tu tidak diberikan. Jadi sudah tiba masanya di Malaysia perlu ada gerakan human resource management di kalangan HR ataupun penggerak human resource ini. Dia tidak boleh bersendirian lagi. Dia kena dibantu atau disokong oleh positive youth development. Pakar-pakar pembangunan belia mungkin daripada Majlis Belia Malaysia, Kementerian Belia dan Sukan, ataupun pengamal kepada positive youth development ini. Supaya gabungan ini nanti akan menghasilkan satu keserakanan ataupun di dalam bahasa Inggeris kita panggil Youth Adult Partnership, yang di mana orang-orang dewasa ini bertindak sebagai ikon, bertindak sebagai mentor, supaya penggalakan bakat dan potensi ini boleh berlaku. Soalnya sekarang ialah siapakah yang menerangkan kepada bakat tenaga kerja kita ini dalam soal kejayaan masa depan? Okey, kalau di peringkat sekolah siapa? Adakah guru bimbingan kaunseling dan kerjaya itu dia faham tentang kejayaan masa depan? Ataupun guru bimbingan kaunseling ini hanya tahu budak ada masalah ataupun budak disiplin masalah dalam kerangka kaunseling itu saja. Sebab itu kita mengharapkan sebenarnya industri diberi akses masuk ke sekolah, bukan sekadar untuk CSR balik-balik beg sekolah pada setiap tahun. Tapi kita mahukan yang lebih besar lagi tentang kejayaan masa depan, bentuk bimbingan daripada industri lokaliti yang berada di sekitar sekolah tersebut, kan, supaya mood mereka ni untuk melihat bentuk kejayaan masa depan dan lanjutan pelajaran apa, bidang apa yang dia inginkan itu dia seiring. Itu yang kita sekarang ni, kalau dalam konteks belia kita nak yang begitu. Tapi ini memerlukan iltizam ataupun semangat nasionalisme yang tinggi, sama merangkumi industri, penggerak belia, sekolah, dan sudah pastilah ada political will di situ. Satu argumentasi yang baik sudah tentu dalam soal push factor yang kita katakan. Saya nak kembali kepada Prof dan juga Tuan Lawrence selepas ini, kerana kita melihat setiap kali kita menganalisis belanjawan ini, kita akan nampak loophole ataupun kesenjangan, kita akan melihat titik buta, kita akan melihat perkara yang terlepas pandang. Itu yang tujuan kita bawakan perbincangan pada malam ini. Kita akan bereaksi ketika kembali selepas ini dalam Naratif Khas. Petani, peternak dan nelayan berdepan dengan musibah bencana sehingga memusnahkan hasil tanaman. 50 juta ringgit disediakan di bawah tabung bencana pertanian. Memberi pampasan sehingga 50% akibat kerugian. 50 juta ringgit di bawah skim takaful tanaman padi untuk manfaat lebih 240,000 pesawah. Bagi mendalami nilai Universiti Ekonomi Islam, kerajaan menyediakan 20 juta ringgit bagi merancangkan kajian serta kreativiti dan inovasi ekonomi Islam. Dan ini termasuk pusat pendidikan keuangan Islam antarabangsa dengan penglibatan MIFC dan industri.
Bagi tahun depan, kemas akan diperuntukkan sebanyak RM586 juta. 10 buah tabika dan taska baru dengan kos RM31 juta akan dibina, antaranya di Kampung Paya Berenjut, Kemaman, Felda Jelai, Tampin, Taman Kota Masai, Johor Bahru. RM20 juta disediakan bagi menaik taraf premis pendidikan awal kanak-kanak kemas. 26 buah prasekolah baru di bawah Kementerian Pendidikan akan dibina melibatkan kos RM82 juta. Untuk memberi jaminan kepada semua rakyat, golongan minoriti, golongan kepinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga mereka akan dipertahankan hak mereka. Ikuti mesyuarat ketiga penggal kedua Parlimen Malaysia ke-15 di Dewan Rakyat pada 9 Oktober hingga 30 November 2023 dan di Dewan Negara pada 27 November hingga 14 Disember 2023, 10 pagi sehingga 12.30 hari di TV1 dan pada 10.05 pagi sehingga selesai persidangan di saluran berita RTM. Ikhtiar melahirkan lebih banyak bakat masa depan yang memenuhi keperluan industri akan diperkemas oleh dengan kerjasama agensi kerajaan dan industri. Bagi mengekang kekurangan bakat tempatan dan ketidakpadanan kemahiran, program akademi in industri akan dilaksanakan dalam tempoh sehingga pekerjaan sehingga tempoh 18 bulan dengan peruntukan RM70 juta. Daya saing negara bagi sektor utama seperti aeroangkasa, peranti perubatan dan digital bergantung pada pasaran bakat tenaga kerja yang mahir dan cemerlang. RM30 juta galakkan kepada industri melatih tenaga kerja tempatan dan pembiayaan inovasi dan penghasilan produk baru. Baik, bertemu kembali dalam naratif khas analisis pasca belanjawan 2024. Saya nak terus kepada Prof. Sebelum kita berehat tadi, Prof sudah menggambarkan kita tentang cabaran paling besar dalam setiap polisi mungkin belanjawan ataupun termasuklah kajian skor penggal baru-baru ini adalah peringkat pelaksanaan. Itu satu perkara. Apa lagi yang kita mungkin boleh gambarkan ada loophole dengan izinnya? Terlepas pandang titik buta atau apa juga terma yang digunakan untuk kita pastikan perkara ini dapat direalisasikan dengan baik, Prof. Okey, pertama kali saya rasa dasar kita memang clear. Dasar TVET kita ada, dasar sumber manusia kita ada, dasar pendidikan negara, semua very good. Tetapi adakah dasar itu kita link kepada TVET dengan sumber manusia apa ke? Jadi pertama kali saya kata bajet sudah ada. Sekarang ni kita kena implementation, execution lah. Maksudnya kita kena immediately to implement. Jadi dalam implement tu saya rasa kena buat satu study. Tadi Encik Rizal pun ada bangkitkan kita daripada peringkat rendah lagi. So TVET ini bukan peringkat yang universiti dan sebagainya. Dia daripada bawah lagi. Kalau di bawah tak settle, kita akan ramai yang anak-anak kita berkeliaran pergi gap lah. Grab lah, Foodpanda. Gig ekonomi. Tapi itu bukan masa depan mereka. Itu adalah sebagai kerja sambilan untuk memenuhi cita rasa mereka jalan jangka masa pendek. Jadi jangka masa panjang ini, TVET akan bawa masa depan mereka yang baik. Jadi bagi saya, again lah, kita ada 3 kementerian, very clear. Kementerian Pendidikan, lepas tu kita ada Kementerian Pendidikan Tinggi, kita ada sumber manusia. Ketiga-tiga ni adalah interrelated. Ada hubung kait, ada hubung jalin satu sama lain kerana KPM ini ialah melahirkan anak-anak kita yang cemerlang, bukan sahaja daripada akademik tapi juga dari segi skill dan sebagainya. Jadi di peringkat kindergarten ni kita sudah tahu mereka nak pergi mana. Tadi kan katakan electrician ke ataupun dia minat dalam bidang-bidang apa. Bukan sepertinya dia orang kena masuk universiti. Lepas tu saya kata, mereka boleh masuk universiti kemudian. Saya tengok ramai yang cemerlang dalam TVET ini memasuki universiti kemudian. Dan mereka jadi CEO. Mereka pernah jadi, kalau saya tengok di negara India ke di negara lain kan, mereka pernah jadi CEO dalam suatu company. Asalnya ialah mereka bekerja yang orang kata dirty dan sebagainya lah. Jadi, itu satu. Jadi, ketiga-tiga kementerian ini perlu duduk bersama. Okey, bila nampak yang wang sudah diperuntukkan telah dibagi, di mana kita nak salurkan itu? Jadi masing-masing nak champion susahlah. Kena bagi-bagi KPM mereka. Okey, daripada KPM, lepas KPM dia datang saja Form 5. Dari Form 5 itu KPT boleh ambil alih.
Maksudnya mereka boleh masuk politeknik, institut kemahiran, lepas tu baru ke universiti. Dan lepas tu kita tengok balik apakah bidang-bidang yang diperlukan industri. So the gap sekarang ialah industri dia nak something. Tetapi bila tadi Lawrence saya minat dengan tu, teknologi tu masih lagi lama. Kita nak ajar mereka aerospace lah, digital AI lah. Bila mereka pergi ke situ, mereka tak boleh apply. Itu satu masalah lah. Jadi sumber manusia pula dia kena rancang sumber manusia dalam sektor-sektor kritikal. Contohnya, sekarang ni kita banyak ambil pekerja-pekerja luar negara, saya tak nak cakap asing lah. Mereka je datang untuk menyarat hidup kan sini kan. Jadi di situlah fokusnya TVET ini. Di situlah kita kena hantar anak-anak kita yang hebat-hebat masuk. Saya beritahu sektor perdagangan. Sektor perdagangan membawa income besar. Tapi kenapa kita menggunakan sektor perdagangan moden? Kita bawa skill-skill tentu dan anak-anak kita dibayar. Jadi gaji is not issue. Isu ialah adakah majikan terima anak-anak kita ni. Jadi institusi kemahiran yang telah sedia ada kena dijalankan semula dengan politeknik yang kita ada. Jadi kita jangan pergi satu je haluan akademik. Saya pun takut juga sekarang ni politeknik pun nak buat degree program, mereka pun nak buat akademik. Jadi akhirnya apakah tujuan politeknik itu? Sebenarnya politeknik melatih mereka dan technician. Kita perlukan banyak technician. Kita oil and gas kita perlu banyak technician untuk bekerja dalam industri-industri yang berintensif ekonomi tinggi. Jadi saya rasa gig economy ini penting sementara saja. Sebab baru ni saya bincang dengan seorang lawyer, baru dekat UKM, rakan saya yang lawyer. Mereka kata mereka gig ekonomi persatuan ni, mereka kata mereka kena ada sokso dan sebagainya ni. Actually, gig economy ada satu ialah platform. Dia platform, IT, AI. Dia bukan seorang pekerja kontrak. Jangka masa pendek, yes. Jangka masa panjang, TVET akan bantu mereka. Jadi bayaran katakanlah sekarang, saya suka dengan tadi PM pun ada announce academic in industry. Itu idea daripada YB Rafizi. Memang idea itu baik. Academic in industry. Maksudnya, mereka-mereka yang nak bekerja tu masuk dalam industri, dilatih ke industri, mereka akan jadi seorang pekerja dan selepas mereka dapat sijil. Itu sangat baik. Sebab Tuan Lawrence, adakah kita bercakap soal gig ekonomi? Adakah gig ekonomi ini dia melihat kepada pendapatan yang luar biasa dalam tempoh yang singkat? Adakah gig ekonomi ini akan overshadow usaha kerajaan untuk bangunkan bakat baru sebenarnya? Tidak, kerana ekonomi yang kita tengok dari macam Grab, macam yang Foodpanda semua itu, pendapatan mereka kurang dari RM5,000. Ada yang RM2,000-3,000 ini bermusim lah. Bermusim dan tak tentu lagi. Jadi saya rasa susah. Ini bukan untuk jangka masa panjang untuk rakyat Malaysia untuk really saya rasa ini bukan satu cara yang jangka panjang. Untuk tadi disebut tentang itu TVET. Saya rasa kerjasama dengan private sector sangat penting. Macam perbincangan dengan MEF, FMM, this sangat penting. Jadi mereka boleh mentahu keperluan industri. Kerana teknologi dan juga ekonomi dunia akan beralih dari masa ke masa. Apa teknologi penting sekarang, tapi 3 tahun selepas tu mungkin teknologi lain yang akan lebih baru, ada eksis macam AI sekarang, data science semua itu. Jadi kita perlu tanya ataupun kerajaan private sector mesti work together. I think some of the effort must be put into making this possible. Kalau tidak, you ada graduate dari TVET tapi tak ada syarikat untuk nak ambil mereka. Cik Rizal nampak mengangguk lebih, itu bukan ada. Kan. Okey, menarik dengan ini. Cuma terlalu menghukum anak muda tentang gig dan sebagainya. Sebenarnya daripada dulu lagi saya katakan bahawa dia akan sampai satu peringkat kita di ground ni, kita panggil istilah langgar dinding. Kumpulan-kumpulan ni dia akan balik kepada pekerjaan formal. Dia akan balik. Yes. Okey. Sebab tu saya katakan tadi pentingnya untuk proses bimbingan itu kepada generasi muda sekarang ni. Kan, supaya dia tahu kerjaya masa depan daripada awal. Sekarang ni kita mendapat bekalan daripada peringkat sekolah penuh dengan kedesuan atau motivasi yang tidak ada, yang saya berani katakan tak ada malang
kosong motivasi sebenarnya, walaupun mungkin dia cemerlang dalam peperiksaan SPM dan sebagainya, tapi dalam konteks kerjaya dia masih lagi lesu. Itu yang pertama. Kedua, macam AII, ada satu akademi industri yang PM pun sentuh semalam, ada satu benda yang jenama yang bagus, tetapi pendekatan ni adalah pendekatan lama. Pendekatan lama yang maksudnya ialah boleh dikatakan hanyalah penjenamaan pada sistem latihan dual nasional yang telah pun Jabatan Pembangunan Kemahiran laksanakan sekitar, kalau tak silap saya, sekitar 2003, 2004 lagi. Okay, masih lagi approach yang sama, di mana terlalu banyak administration yang diberikan kepada industri, yang mana industri sendiri akan terbeban dengan program tersebut. Betul. Sebab itu saya katakan banyak dalam perbincangan AI ini ialah perlu ada professional certification, access yang sedikit lain tanpa mengenepikan persediaan kebangsaan sijil kemahiran Malaysia yang digunakan sekarang ini. Sebab akhirnya industri yang menentukan berapa lama tempoh nak belajar, apakah bentuk kurikulum, dan industri kalau boleh dia nak menggunakan kurikulum mereka sendiri. Ada template dia. Dia tidak, bukanlah dia mengenepikan kurikulum nasional, tetapi sebagai contoh, Honda dengan Toyota, dia mesti ada dua perbezaan dalam mengendalikan latihan di dalam production. Sebab itu saya katakan bahawa pendekatan latihan SS ni bukan satu laluan saja, tapi ada professional certification yang boleh diberikan kepada program-program tertentu yang membantu kumpulan ke bawah ni. Tapi yang paling penting, saya rasa daripada dulu mungkin ada loophole tadi tu kan, yang dikatakan tu. Ada 3 benda dalam TVET ni yang selalu tidak disebut, iaitu bagaimana tenaga pengajar kita, cukup tak cukup. Institusi mana sebenarnya yang membekalkan tenaga pengajar ni selain daripada SIAS ataupun mungkin LPG dalam bidang vokasional ni. Okey, adakah tenaga pengajar yang sedia ada program khusus untuk upskillkan mereka ni? Okey, sebab mereka ni yang akan berhubung secara langsung dengan industri ni. Okey, selain daripada kita membekalkan adik-adik kita ni. Kedua, peralatan institusi, adakah menghampiri standard dengan industri tu? Okey, contoh sekarang kalau kita cerita pasal EV contohnya kan. Ada tak institusi di Malaysia ni yang telah bersiap sedia dengan kemudahan simulator dan demonstrator dalam bidang ini, solar dan sebagainya? Okey, dan yang ketiga, kita bercakap TVET nak diturunkan ke peringkat sekolah dan sebagainya. Sejauh mana bahan guna habis ni, consumable item ini mencukupi ke tidak? Sebab bila dia gunakan barang sebenar di sekolah, di peringkat sekolah, kalau di pasaran semasa pun, kalau orang meniaga pun katakan harga besi itu mahal, macam dekat sekolah pun sudah pasti mahal juga. Jadi adakah cukup perbelanjaan untuk bahan guna habis ni? Sebab TVET di hands on dia menggunakan kemudahan yang bahan-bahan yang sebenar. Sebab itu 3 perkara dari segi tenaga pengajar, peralatan dan guna habis ini juga sepatutnya diberi penekanan kalau kita betul-betul nak pastikan gerakan ini berjalan dengan baik. Kita banyak juga bercakap soal TVET, namun saya cuba panjangkan lebih lagi daripada TVET yang kita katakan dalam 18 kali sebut soal bakat itu, ada bakat seni dan juga ada soal AI yang disebutkan juga akan dibangunkan nanti. Itu kita akan tangani selepas ini. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Temu selepas ini. Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan. Kita telah perkenalkan sumbangan asas rahmah SARA dengan mengkreditkan ke dalam MyCard 200,000 penerima STR sebanyak RM100 sebulan untuk tempoh 6 bulan. Jadi, penerima hanya perlu ke kedai masjid untuk memberi keperluan asas hanya dengan menggunakan MyCard. Kerajaan memutuskan untuk meluaskan manfaat SARA kepada 700,000 penerima STR yang akan menerima RM100 sebulan tambahan untuk tempoh 12 bulan.
STR 2024 akan mengambil pendekatan berbeza, iaitu kerajaan akan membuka permohonan baru seawal November 2023 dan permohonan akan dibuka sepanjang tahun berbanding setahun sekali sebelum ini. InsyaAllah, bayaran pertama sehingga RM500 akan dibuat pada akhir Februari 2024. Jaringan berkomunikasi tanpa sepadan. You guys ready? 1, 2, 3. Publish. Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius ah? Sama-sama kita kan kian bijak berkesan literasi digital. Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi. RM1,000 turut dipanjang kepada semua pesara kerajaan, veteran berpencen, veteran tidak berpencen. Dan ini dibuat sekaligus pada akhir Februari untuk menghadapi bulan Ramadan dan Aidilfitri. Baik, bertemu kembali dan kita mula nak bergerak kepada bakat yang lebih banyak. Soal TVET itu sudah pun kita bercakap banyak kerana sudah tentulah kerana dalam belanjawan itu TVET itu menjadi kerangka utama dalam pembangunan bakat. Namun ada juga disebut sebagai bakat teknologi, bakat digital dan juga disebut berkenaan dengan pembangunan AI di UTM misalnya. Wujudnya satu fakulti nanti untuk tahun hadapan. Dalam soal ini saya nak tanya kepada Tuan Lawrence, kita bercakap soal artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan ini. Kita berdepan dengan satu sistem robotik misalnya, kerana kita sering melihat artikel-artikel yang mengatakan AI ini akan merubah keadaan kerja dan sebagainya. Soalan saya, adakah dengan membangunkan bakat AI ini akan membantutkan bakat yang kita nak lahirkan ini, Tuan Lawrence? Ya, saya rasa dalam bidang AI ini memang kita akan kita akan sangat penting bagi untuk kita mencurakai bidang ini kerana AI akan boleh mencipta dan memperbaiki proses mencipta produk dan services dan juga ada inovatif dalam semua bidang. Tapi dalam masa yang sama, mungkin ada orang bidang yang akan hilang kerja dia. Tapi bidang baru akan dicipta dan memerlukan manpower. Macam bila kita dulu pakai kuda. Lepas itu kita ada kereta. Jadi orang yang naik kuda tak ada kerja, tapi kilang nak buat kereta perlukan pekerja. Yes. Itu maksud saya. Jadi jangan takut dengan pembangunan AI. Tapi dia AI adalah satu bidang yang kita harus melabuhkan lebih banyak supaya kita cipta lebih banyak barang dan services untuk dunia. Ya. Ya. Prof, saya nampak blessing in disguise dalam perkara ini. Betul-betul. Saya amat setuju dengan AI ini. Macam ni. Sekarang ni, I talk about little bit, I keluar sikit daripada technical side. I talk about entrepreneurship. Kalau sekarang dunia hari ini adalah dunia entrepreneurship. Okay, dunia entrepreneurship keusahawanan lah. Dalam usahawan ni, sangat AI banyak boleh bantu selepas COVID saja on the digitalization marketing. Sekarang ni banyak anak-anak muda kan. Saya tengok anak-anak muda, even doctors dan sebagainya, mereka telah pergi online business. Jadi AI ni yang kenapa UTM diberi mandat untuk tubuhkan ini sebab mereka mendapati keusahawanan itu menjadi satu aspek penting. Sebab itu kami dekat Universiti Malaysia Kelantan ini, kami adalah
Universiti Keusahawanan, kami menggerakkan anak-anak kami daripada tahun satu lagi mereka telah ada knowledge AI. Kita ada ABIC, dipanggil ABIC, Institute of Artificial Intelligence. Kita ada. Jadi kita suruh anak-anak kita selain mereka belajar marketing, mereka juga akan ambil kursus Artificial Intelligence. Lepas tu mereka kena apply. Jadi banyak anak-anak kita boleh tubuhkan syarikat. Kami menggalakkan mereka. Jadi apabila syarikat mereka tubuhkan, jadi mereka menggerakkan entrepreneurship. Mereka boleh start jual barang dan sebagainya lah. Jadi saya tengok dunia akan datang ialah dunia keusahawanan. Itu adalah pada TVET. Sebab TVET ini ialah hands on. TVET juga menggunakan ini. Jadi satu lagi Hafiz, saya risau macam ni. Kita sibuk dengan ni, macam mana dengan soft skill? Soft skill ini ialah seperti menghormati. Perlu ada elemen itu. Yes, kalau tak ada elemen itu, kita akan hilang satu human capital yang holistik. Kita takut nanti too much focus on the technical part everything, mereka tidak ada hubungan manusia. Seperti Jepun sudah mulakan 5.0 IR. Kan 4.0 ini adalah revolution industry. Dia mulakan ini, dia gabung jalinkan dengan ini. Saya risau ni sekarang ni sebab bila kita nampak kita ke arah itu banyak, akhirnya elemen tu akan tinggal. Jadi saya rasa elemen-elemen macam menghormati. Kalau tidak, mereka susah nak bekerja dalam syarikat nanti. Mereka hanya suka mesin je. Jadi AI ni boleh ambil alih. Tapi AI ingat, AI ni dicipta oleh manusia. Jadi dia tak ada perasaan. Jadi saya kata AI ni macam Cik Lawrence cakap tadi, kita bincang juga kan baru ni kan dengan satu profesor daripada US tu. Cik Lawrence ada bawa saya. Akhirnya konklusi kata, jangan 100% go AI. AI hanya boleh kerja kita senang, mudah, tetapi sampai je kita kena ada elemen. Kita orang Asia ingat orang Asia ni kena ada elemen. Sebab tu Jepun dan Korea mereka mementingkan elemen tu, tapi AI juga digerakkan. Jadi saya sangat-sangat tengoklah UTM ni dia kena champion lah. Bukan jadi UTM. Dia kena ada semua universiti IPTI, even Politeknik dia menggerakkan. Sebab tu saya rasa PM menjadikan dia teknologi. Jadi next world lah actually entrepreneurship. Jadi TVET ini kalau gabung jalinkan dengan entrepreneurship, saya rasa idea-idea inovasi itu kurang sikit. Di kalangan pelajar kita ni, mereka tidak ada kreativiti. Mereka lebih kepada buku, menghafal. Sistem pendidikan kita berubah. Jadi kalau kita exam oriented, Hafiz, akhirnya student kita lebih kepada tidak ada inovasi. Jadi sebab tu saya kata, bila saya masuk kelas baru ni kan, my first class first saya masuk saja, saya tak mengajar. Saya kata, let's go, kita ambil selfie dulu. Lepas tu, muzik dulu. Kita muzik. Jadi seorang pensyarah ni, saya mendendangkan lagu untuk dia orang. Apabila respon dari pelajar ialah universiti, kita tetap masuk Profesor Bala punya kelas. And then ada upload dalam TikTok. Crisis management kan? TikTok. Ada satu keadaan ni, crisis management. Saya kata dengan my leader, you boleh solve the problem tak? Sekarang ni ada lecture dalam kelas. Kamu jangan tension. Kamu keluar aja, kamu ambil gambar, kamu lepak dekat situ. I will come and solve problem. Dia change mindset. Jadi nampak tak macam mana kita sebagai tadi Encik Rizal kata tentang pengajar tu kena ubahlah. Pengajar dulu saya lain, sekarang lain. Jadi anak-anak muda ni apa dia mau? Wah, dia orang happy. Saya kata saya akan bawa Encik Lawrence masuk kelas saya nanti. Dia kata, dia tengok, Encik Lawrence ni industri kan HR kan. Jadi Encik Hafiz, selagi kita bincang semua ni, jangan lupa juga dalam 6.8 bilion tu masukkan elemen-elemen soft skill yang hormati. Kita kena tengok industri, kena hormat manager. Kalau tidak berlaku ini susah kita. Ramai yang nak masuk kelas prof ni. Ini satu contoh lah saya beritahu. Kita kena berubah lah. Jadi daripada apa yang Mr. Lawrence dan Dr. berkatakan tadi, dalam konteks anak muda, anak muda memang menghadapi cabaran politik, ekonomi, sosial dan teknologi. Banyak cabaran. 4 cabaran utama. Ini kena pegang ni. Doktor boleh bercakap dengan anak muda, ini wajib kena pegang. Betul. Okey. Ini dalam konteks pembangunan muda, inilah pegangannya. Okey. Jadi kita ambil contoh yang teknologi tadi. Teknologi ni dia dalam konteks anak muda juga, dia teknologi telah mengubah cara berfikir, cara hidup dan juga cara bekerja. Sebab kenapa anak muda kalau pelajar tadi dia suka dengan cara doktor mengenalikan awalan salam perkenalan tu. Sebab bagi mereka itulah teknologi yang telah mengubah cara kehidupan berfikir dan juga cara bekerja. Soalnya sekarang ialah bila isu tentang anak muda malas bekerja, tak masuk kerja formal ataupun tak masuk universiti. Soalnya adakah inisiatif yang kerajaan berikan, bajet yang kerajaan sediakan, agensi yang melaksanakan ini semua
dekat dengan anak muda ataupun tidak? Adakah inisiatif tersebut menjuarai jiwa anak muda? Okey. Bagi saya setakat ini anak muda semakin jauh. Sebab itu pentingnya didekatkan jurang tersebut di mana setiap inisiatif memerlukan sentuhan mereka yang faham ataupun memahami tentang bagaimana pembangunan belia itu merentasi semua kementerian dan merentasi semua inisiatif yang ada. Kalau tidak, kita akan melakukan rentak yang sama di masa akan datang juga. Okey, jadi dalam hal ini kalau bercakap tentang bakat, sudah tiba masanya dalam kerangka pembangunan belia kita memerlukan professional youth worker rather than social worker. Social worker ni selalunya orang yang dah terlibat dengan masalah dan sebagainya. Jadi professional youth worker ni memang di Malaysia ada tetapi tidak begitu popular, perlu dipopularkan. Sebab kumpulan ini yang akan membangunkan bakat. Okey, yang akan menolak anak muda ni ke hadapan untuk masuk ke institusi pengajian, industri dan sebagainya, keusahawanan dan sebagainya. Dan di Malaysia juga memerlukan institusi pengajian tinggi yang memberikan persijilan profesional ataupun di peringkat ijazah dalam bidang youth worker, pekerja belia ini. Sebab di luar negara memang ada. Di Jerman, di UK, Singapura memang ada bidang ini. Di Malaysia, saya yakin tidak ada universiti pun yang menawarkan degree atau diploma dalam konteks membangunkan belia ini. Okey, dan ini tiba masa. Siapakah itu professional youth worker? Mudah saja. Professional youth worker adalah sesiapa atau individu yang bekerja dengan orang muda untuk membangunkan bakat dan potensi. Itulah, mungkin dia imam, mungkin dia polis, mungkin dia warga penjara, kaki tangan di pusat kebajikan dan sebagainya, pemimpin belia kan. Jadi ini perlu ada kalau kita nak serius tentang bercakap tentang pembangunan bakat dan potensi dalam pelbagai bidang, bukan hanya TVET saja, bidang seni, sukan dan sebagainya. Ya, begitu luas sekali bakat dan saya suka dengan argumentasi dan juga penerangan itu. Kita akan berehat sekali lagi, kita akan kembali selepas ini untuk kita melihat lebih jauh lagi dalam soal bakat dan juga harapan kita untuk merealisasikan kelahiran ataupun mewujudkan bakat baru ini. Kembali selepas ini. RM1.2 bilion disalurkan melalui pelbagai bentuk bantuan seperti penjagaan OKU kronik terlantar, OKU tidak upaya bekerja dan allowance pekerjaan OKU. Kadar allowance pelatih OKU mengikuti program pemulihan dalam komuniti ditingkatkan kepada RM300 sebulan ketimbang RM150 sekarang. Ini betul-betul keihsanan dalam madani. Bagi memberikan manfaat kepada usahawan OKU mikro, kemudahan pembiayaan khas oleh BSN disediakan sebanyak RM50 juta. Kerajaan mengambil kira maklum balas yang diterima dan memberikan cukup masa kepada pembayar cukai. Maka kerajaan setuju menguatkuasakan e-invoice secara mandatory kepada pembayar cukai dengan pendapatan atau jualan tahunan melebihi RM100 juta mulai 1 Ogos 2024. Pembayar cukai mengikut kategori pendapatan selainnya akan dibuat secara berfasa dengan sasaran pelaksanaan menyeluruh mulai 1 Julai 2025. Nombor pengenalan cukai TIN akan diperluas penggunaannya untuk menyokong pelaksanaan e-invoice ini. Pematuhan cukai secara sukarela yang seterusnya bagi mengurangkan ketirisan hasil akan diberikan perhatian. 5 kemahiran ICT tertinggi penggunaan komputer. Seramai 94.8 individu lebih gemar menyalin atau memindahkan fail atau folder. 93.2% menunjukkan individu menggunakan teknik menyalin atau menampal untuk pendua atau memindahkan maklumat di dalam satu dokumen. 78.7% pula menunjukkan individu lebih kepada proses menghantar email beserta fail.
sebanyak 76.0% lebih kepada menghubungkan dan memasang peranti baru. Bagi 74.4% menunjukkan aktiviti memindahkan fail di antara komputer dan peranti mudah alih. Jadi memperkasakan ekosistem atlet, 12 juta ringgit disediakan kepada Majlis Sukan Negara untuk maksud tersebut. 50 juta ringgit untuk menyenggara dan menaik taraf kemudahan belia dan sukan. Kerajaan akan terus menyediakan 50 juta ringgit bagi menggalakkan penganjuran acara sukan berprestasi tinggi. Baik, pembangunan bakat tempatan yang kita bincangkan pada malam ini, saya nak terus kepada Tuan Lawrence. Sangat setuju dengan pendekatan baru, new approach. Bagaimana pendekatan itu dilaksanakan? Ya, saya suka pandangan Rizan dan juga Prof. Tentang itu pendekatan baru. Saya rasa dalam syarikat sekarang sudah ada banyak generasi Z. Jadi syarikat pun ada pendekatan baru, macam sangat mementingkan employee experience, some of empowerment dan juga lebih mementingkan sometimes hybrid work. Jadi saya rasa dalam sistem education perlu ada pendekatan baru. You cuma bayangkan setiap belajar bila habis sekolah mereka tengok internet, banyak TikTok, banyak gambar, banyak video, sangat menarik. Masuk kelas boring. Jadi mungkin akan. Dan lagi mereka tak ada satu test di mana kecenderungan dalam kerja mereka. Jadi mereka lama-lama akan drop out. Saya rasa pendekatan baru macam yang disifatkan oleh Profesor Bala, saya rasa sangat baik. Dalam sejarah tadi tingkat sekolah rendah dan menengah, kita perlu cari pendekatan baru untuk golongan yang baru. Adakah ini usaha untuk kita memenuhi kehendak Gen Z ataupun generasi Z yang kita katakan? Betul. 6.8 bilion banyak duit ya. Kita boleh gunakan sebahagian untuk boleh ini. ke saya tambah sikit? Okey, approach yang saya gunakan selama ini berubah. Approach yang pada tahun 90-an, 2000, kita bagi assignment pada pelajar. At that time pelajar ni hormat kita dan sebagainya. Sekarang ini tip-top. Okey? So apa saya buat? Saya masuk kelas, saya kata, okay, I give the issue. You create your own assignment. Don't come back to me. Wow, fantastic. Dia datang, dia punya poster dia, dia design dia. Oh, yes. You just choose any issue on HR, IR. Okey lah, contohnya kan. Dia ambil isu katakan sexual harassment. Kita bagi tajuk yang dia mencabar lah. They do it by themselves. Wow, dia come back dengan dia punya idea. So, saya kata, saya tak boleh buat, saya hanya mentor saja. Saya sebagai, jadi generasi Z yang Lawrence cakap ini akan masuk industri kita cakap so I nak tambah sikit, jiwa orang muda ni kita kena fahamlah. So mereka ni bukan orang yang zaman macam zaman kita. Dia nak cabar. Jadi apabila kita mengajar, dia akan tengok directly. Jadi kita pengajar ni kena bersedia. Jadi janganlah kita bagi teori-teori yang kita you belajar sendiri. Yang saya nak ialah, boleh tak you come out your teamwork? Saya kata you work in the team, you enjoy your life. Saya akan reward. Rewarding macam mana? End of the class kita ada party kat sana. Party mesti apa? Cut the cake. Kita akan reward. Jadi bila kita cakap tu, kita apply industri punya pengalaman dalam classroom. Bila Mr. Lawrence masuk ke kelas saya, dia akan inject lagi. Dia bukan cakap pasal teori, dia cakap what we want in industry. Jadi nampak tak Encik Hafiz? Antara industri dan universiti, bila dia keluar nanti, ramai masuk human resource. Jadi saya rasa pendekatan itu kena ubah. AI very important. Let them design. So saya sekarang ketua jabatan. Saya bagi my staff empowered. Yang penting you come up with the project. Saya tak nak interrupt. Saya tak nak bagi idea. You bagi idea pasal saya. Saya nak kembali kepada Tuan Lawrence sedikit. Orang yang rapat ataupun sangat mahir dalam HR ini, adakah bakat dalam Gen Z ini dikatakan sangat fragile? Setuju ke dengan kenyataan itu? Tidak. Tak setuju. Dalam HR Leader Circle, kita ada 200 HR Director dalam kumpulan ini. Selalu kita ada bincang dalam WhatsApp ataupun face to face. Actually Gen Z mereka sangat kreatif. And juga mereka lebih independent. Mereka berani memberi
pendapat mereka. Saya rasa ini satu pandangan yang tidak menyeluruh lah. Of course, Gen Z bila mereka graduate, the first 2 years memang banyak tukar kerja. After 2 years, bila mereka sudah sedari apa mereka nak, I think the third year onward mereka lebih stabil dalam kejayaan mereka. Cik Rizan, way forward kepada apa yang kita bincangkan ini. Saya terharu bila Mr. Lawrence kata bahawa anak muda dia taklah fragile sebenarnya. Merujuk juga pada apa yang doktor kata, saya rumuskan bahawa anak muda dia nak suara dia didengari. Okeylah. Kita anggap bajet ni suara mereka dah didengari dah. Okey. Kemudian anak muda mahu bakat mereka ni diiktiraf. Jadi sekarang ni bola di kaki pelaksana inisiatif yang kerajaan berikan. Bagaimana mereka nak mengiktiraf bakat yang sedia ada sebenarnya. Okey, mereka bukan tak malas kat pergi sekolah, tapi sebab kat sekolah tak cool. Bagaimana nak kasih cool kan sekolah contohnya. Okey. Dan yang ketiga, mereka mahukan masalah mereka diselesaikan. Dia dah tak nak sekolah. Dia memang dia bermasalah ni. Macam mana kita nak selesaikan masalah? Jangan biarkan mereka ni tergantung. Ingin terbiar dia tidak ada keputusan. Sebab tu pentingnya juga kita gerakkan mestilah bersifat merentas kementerian. Tidak boleh ada orang yang tidak boleh ada kementerian ataupun pelaksana yang bersikap silo sendirian ataupun mungkin merasakan mereka tahu segala-galanya. Sebab hari ini kita nak bercakap tentang soal bakat. Yang mana bakat ini suka atau tidak ada di kalangan generasi muda. Maka apakah bentuk tindakan yang bersesuaian yang boleh dilakukan yang bersifat muda juga. Kalau cara masih lagi cara lama, cara pelaksana aku tahu segala-galanya, kau orang muda ikut aja aku sediakan segala-galanya. Kan? Macam doktor kata kena bagi assignment, ada tak minat, tapi kalau dia yang datang daripada dia problem statement yang dia cari, dia boleh berkarya dengan lebih hebat. Maka kita tinggal facilitate mereka untuk menyelahkan bakat dan potensi mereka supaya lebih menyelah di masa akan datang. Jadi saya harap bajet yang dibentangkan semalam adalah langkah awal dalam usaha kita bergerak ke arah negara maju. Dan kalau dikatakan sandaran terhebat dalam konteks pekerjaan ni, NIMP 2030 itulah sandaran yang terhebat yang kita harapkan 7 tahun akan datang bermula daripada semalam punya pembentangan akan ada hasilnya, insya-Allah. Dan juga saya mengharapkan dan juga kita mengharapkan supaya pihak kerajaan khususnya mendengar dan juga membawa kepada sesi perbahasan pada Isnin nanti yang dijadualkan untuk kita terus membahas. Dan kita di sini juga ada tugas untuk menganalisis dan juga melihat kepada mungkin kelompongan ataupun mungkin titik buta yang perlu kita berikan perhatian dan juga kita bincangkan di meja bulat ini. Sekali lagi terima kasih kepada Cik Rizan, Prof. Dr. Bala dan juga Tuan Lawrence atas perkongsian. Saya pun mendapat ilmu baru dan saya mengharapkan penonton juga mendapat satu insight dengan izinnya berkenaan dengan topik belanjawan dan juga fokus kita kepada pembangunan bakat masa hadapan ini dan juga bakat tempatan. Sekali lagi terima kasih kepada ketiga-tiga panel kita pada malam ini dan juga kepada anda yang menonton kami selama 1 jam ini. Terima kasih kerana kesetiaan anda dan esok kita akan kembali dan juga terus membincangkan banyak lagi berkenaan dengan Belanjawan 2024 Malaysia Madani ini. Sekian sahaja daripada saya, Hafid Olsen. Malaysia Madani tekad paduan, penuhi harapan. Jumpa lagi dan selamat malam.
marilah kita mengambil iktibar